sebab baru broadcast, jadi kita tunggu dalam 5 minit. So sementara dalam 5 minit ni kalau ada beberapa soalan boleh tanya soalan. Dan sekarang ni kita tunggulah yang lain-lain. Saya sihat. Okey, alhamdulillah sihat. Sihat. Lagi itu je soalan dia. dah makan. dah saya dah makan. Terima kasih. Okey, soalan lain? Okey, abang yang belakang sana tu, okey soalan? AdMax ke? Ya, AdMax. Terima kasih. Akak yang belakang sana, okey, akak yang berbaju biru. Saya comel. Saya suruh tanya soalan. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Okey, kita lagi dalam 3 minit sebelum kita mulakan kelas. Tajuk apa? Okay, that is actually a good question. So hari ni apa yang akan berlaku adalah kami, team AdMax, akan menceritakan tentang apa yang ada dekat dalam AdMax Form 4 dan AdMax Form 5 dan macam mana kita nak fikirkan. So kita nak fikirkan sama ada kita berada dalam kegelapan ataupun mungkin kita ada dalam kecerahan ataupun mungkin sebenarnya AdMax ni kita boleh skor. Dan nanti saya minta semua orang bila dah start lagi 2 minit kita start kan. Cuba dengar betul-betul. Kemudian fikir sama ada apa yang disampaikan tu dah tahu ke belum tahu. Dan kalau dah tahu, adakah tahu tu dalam keadaan yang mendalam ataupun macam asal tahu. Belajar apa tu? AdMax. Itu adalah asal tahu lah. Apa yang susah tu AdMax. Saya nak tanya soalan lah. Saya tak faham lah dekat dalam chapter kita belajar ni. Apa yang awak tak faham? AdMax. Alah. Macam mana? Jadi itulah yang membezakan soalan awak tahu, betul-betul tahu atau awak sekadar tahu. So untuk hari ni kita akan pergikan kepada semua topik yang ada, insyaAllah. Kita cuba sempatkan. Kalau tak sempat, kita cuba sempatkan. Tengok macam mana semua orang cuba untuk fikirkan diri sendiri. Jadi saya nasihatkan semua orang sediakan pensel, sediakan kertas, tapi bukan untuk menyalin untuk menulis apa yang ada dalam kepala. Mungkin boleh buat benda tu selepas kita punya sesi ataupun mungkin nanti ada interval di antara yang ada. Jadi sementara nak bertukar tu belum disampaikan benda berkaitan dengan AdMax, mungkin boleh tulis dulu apa yang sebelum tu ada cakapkan. Benda yang lebih kurang begitu. Boleh semua orang? Okey ke? Okey, kita ada lagi sepatutnya sekarang dah dimula sebenarnya. Okey, jadinya tanpa membuangkan masa, tanpa melengahkan masa, dijemput the one and only Sir Amir Ma'ruf. Dipersilakan. Assalamualaikum. Apa khabar semua orang kampung? Sihat Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi semua orang. Alhamdulillah semua orang sihat-sihat belaka ni, seronok tengok orang-orang sihat ni. Dalam mentaliti kita ni kalau kita sihat, insya-Allah semua benda akan dipermudahkan. Contoh kalau kita sihat hati kita tenang. Bila hati kita tenang, kita nak buat baik kat orang pun senang. Betul tak? Alhamdulillah tuan-tuan. Alhamdulillah. Okey, abang-abang dan kakak-kakak sekalian, saya yakin dan percaya Sir Ifwat dah go through kan ataupun dah bagi sedikit review, sedikit gambaran tentang apa yang akan berlaku dan juga apa yang akan dibentangkan oleh kami semua di dalam program 04 Wake Up ini. Betul? Yes, hai semua orang, hai. Janganlah hai saya lagi, dah lah kita punya hai dah habis dah. Jangan hai lagi. Alright, kakak-kakak dan abang-abang sekalian, saya nak bagi tahu walaupun Sir Ifwat dah bagi tahu ke, Sir Ifwat belum bagi tahu lagi ke, saya just nak bagi tahu kami 4 orang ni kami saling support menyupport lah Bayangkan korang boleh tengok malam tadi live 4 orang juga
2 malam turut-turut kita orang live 4 orang. Jadi abang kakak sekalian, kita nak bawakan apa sebenarnya? Okey, disebabkan kami ada 4 orang, kami dah bersetuju untuk kita bahagikan betul-betul untuk saya, untuk form 4 dan juga untuk form 5, kita bahagi sama rata. Kita bahagi sama rata. Kita akan ada bahagian session yang pertama dekat form 4, session yang kedua untuk form 4. Dan juga session yang pertama untuk form 5, session yang kedua untuk form 5. Dan saya akan mengambil alih untuk yang pertama, iaitu form 4 part 1. Boleh terima? Okey, abang kakak sekalian, let's go. Kenapa marker pen ni macam ni? Alahai, tak beri kerjasama pula. Allahu Akbar. Jadi abang kakak sekalian, saya boleh ni form 4 orang bahagikan dengan form 4, form 5. Alright, abang kakak sekalian, let's go. Untuk chapter form 4. Okay, untuk chapter form 4, boleh saya tahu awak ada berapa banyak chapter? Yes, terima kasih, 10. Alright. Kalau awak tak ada kalau awak tak tahu ada berapa chapter, jangan risau. Masih belum terlambat. Sentiasa ada masa. Okay, kita ada 10 chapter semuanya. Alright, yang pertama, let's go. Kita go throughkan satu persatu. Untuk chapter 1, kita ada chapter apa? Yes, kita ada chapter fungsi ataupun chapter function. Function terus chapter ni. Let's go. Kita tengokkan sekejap. Awak tahu tak ada apa je yang dalam apa je benda yang ada dekat dalam chapter function ni? Yang pertama, of course, kita akan ada inverse. Kenapa marker pen ni macam ni Oi, jangan tak bagi kerja sama. Kita dah buat bincang dah benda ni. Ya Allah, kita tengokkan satu persatu. Yang pertama kita ada inverse function. Betul? Kita nak songsangkan dia. Macam mana kita nak songsangkan dia? Yes, kita campak-campak je benda yang kita nak, betul? Yes, yang kita ada fungsi songsang iaitu yang ini, F inverse. Boleh. Yang kedua, kita akan ada composite ataupun composite. Dibagi F, dibagi G. How to get F, G? Always kanan dalam kiri. F dalam G. Ataupun kalau saya nak GF, saya kena cari sendirilah. Dia akan jadi apa? F dalam G. Kalau yang ni akan jadi kalau FG, dia akan jadi G dalam F. Kalau saya tukarkan F G prime, dia akan jadi apa? G prime pula, G inverse. Dia akan jadi G inverse dalam F. Always kanan dalam kiri. Boleh terima? Yes. Dah tukar huruf dah. Zal pula. Alright, seterusnya. Apa lagi awak perlu tahu? Any relation. Kita ada many to many, one to many. Benda ni benda kecil. Benda ni sangat kecil lah. Okey, seterusnya. Yang seterusnya kita akan ada apa? Yes, absolute function. Okey, yang ni tak ada masalah lah. Okey, seterusnya part yang kedua. Chapter 2. Kita akan ada apa? Come on. Yes, kita ada kuadratik kat sini. Antara topik yang sangat besar. Banyak benda dibincangkan dalam ni. Yes tak? Apa dia? Kita akan ada apa How to find roots. Okay, ada berapa banyak cara untuk kita cari roots? Ada 3, betul tak? Kita ada formula, kita ada calculator dan juga kita ada CTS ataupun PK2. Penyempurnaan kuasa 2. Yes tak? Seterusnya kita akan ada apa Kita untuk form equation. Betul? Yes, kita ada form equation juga. Kita ada juga alpha beta, betul. Kita ada juga alpha beta dekat situ. Ngam. Seterusnya apa lagi? Kita ada type of root. Type of root ni yang mana satu May I know? Type of root b square minus 4ac. More than, less than, equals to. Dan yang ini ada ayat-ayat yang dia macam mengancam kehidupan kita. Contohnya, always positive. Tangent. Not intercept. Betul? Yang inilah mainan dia. Ayat. Awak kena perhatikan betul-betul. Okay, next. Kita akan ada apa inequalities. Yes, inequalities. Ataupun nama lainnya juga dipanggil sebagai range. Benar? Yes. Dan last kali kita akan ada apa Kita kena draw. Draw pula. Kita kena sketch graph. Saya letakkan graph je lah kat sini Graph cantik. Cun mana cun. Okay. Ngam. Settle part yang ini, insyaAllah awak takkan ada masalah lah dengan kuadratik ni. Boleh? Enggak bisa bahasa Inggeris. Mari sini saya terjemahkan satu persatu. Yang pertama, mencari punca. What is punca? Punca itu adalah nilai X.
Form equation. Form equation. Bina persamaan. Oh, kita ada. Sorry, satu lagi. Kita ada satu lagi kat sini, iaitu apa mana dah? Kita ada SORPOR. Sorry. I tertinggal yang ni. SORPOR. Kita ada apa ni HDP, hasil tambah punca. HDP, hasil darab punca. Terima kasih. Yang ni pula alfa beta. Alfa beta memang bahasa Melayu, bahasa Inggeris sama Okay, seterusnya kita akan ada type of root. Jenis-jenis punca. Sama ada dia more than, less than, or equals to. Sama ada dia ada 2 roots atau lebih. 2 roots yang berbeza, 1 roots ataupun tak ada roots langsung. Roots itu adalah punca. Terima kasih. Okay, seterusnya inequalities. Ketaksamaan. Range adalah julat. Graph adalah graph. Bisa? Yes, alright. Abang kakak. Kita dah settle 2 chapter. Seterusnya, chapter yang ketiga. Please. Yes, system of equation. Kita ada system of equation. Ataupun dalam bahasa Melayu, kita panggil dia sistem persamaan. Sistem persamaan. Ya, jangan number biasa sangat. Awak ni salah server ni. Okey, dalam sistem persamaan ni boleh tak kalau saya nak tolak tepi sikit? Yang ini tak ada apa pun. Ini sebenarnya main dia adalah apa Yes, main dia, game yang paling besar kat sini adalah simultaneous equation. Ataupun dalam bahasa Melayu kita panggil dia persamaan serentak. Boleh terima? Persamaan serentak. Cuma bezanya dengan persamaan serentak yang awak dah belajar waktu form 1, waktu form 2, form 3 apa dia Yes, kita akan ada kita akan ada 3 equation, 3 unknown. Betul? 3 equation dan 3 unknown. Ataupun dia ada 2 unknown. Tapi dia ada 2 nilai. 2 nilai untuk 2 unknown tu. Maksudnya X ada 2 nilai, Y ada 2 nilai. Boleh terima? Yes. Aku rindu ramai orang. Abang kakak, saya just nak bagi tahu. Untuk sistem of equation ni, sistem persamaan ni, sebenarnya tak ada benda pun awak nak hiraukan. Sebenarnya tak ada benda pun awak nak perbesarkan. Sebab benda ni adalah benda yang doable. Kita dah belajar dulu waktu sekolah rendah, waktu menengah rendah, kita dah belajar cara penggantian dan juga penghapusan, betul? Yang ini awak boleh settle. Yang ni boleh settle. Yang ni boleh settle. InsyaAllah. Dalam masa setengah jam boleh cover sebenarnya benda ni. Boleh. Okey. Kalau awak ada betul-betul ada masalah, jangan risau. Nanti kita akan borakkan benda ni, setengah jam je kita settlekan benda ni. Okey? Ngam. Saya dah jadi suara DJ dah ni. Susah nanti. Alright, abang kakak sekalian. Seterusnya. Kalau suara DJ ni dia akan jadi sangat tenang lah. Dia akan jadi sangat tenang. Masya Allah. Alright, abang kakak sekalian. Tak boleh lah jadi suara DJ. Tak boleh lah. Dia jadi macam tiba-tiba. Abang kakak sekalian, kalau ada apa-apa pesanan-pesanan, boleh tujukan lagu kepada pihak kami dan kami akan segera memainkan. Sudah. Mudah. Alright, abang kakak sekalian, untuk chapter yang keempat, apa dia? Yes, chapter yang saling tak tumpah. Orang kalau fikir je chapter ni rasa macam, susah. La ilaha illallah. Padahal benda ni tak ada apa pun. Serius. Padahal benda ni tak ada apa pun. Yang pertama, kita ada chapternya namanya adalah indices, surd, and logarithm. Saya satukan lah. Indices, surd, and log. Ataupun dalam bahasa Melayunya, index, surd, dan logaritma. Apa masalah ni Apa masalah Okey, sekejap. Saya nak tanya. Indices. Kita dah coverkan form berapa? Form 3, betul? Ada berapa law semuanya? Kita ada 6 law, betul? Darab, kita cakap pasal base sama je. Darab jadi tambah. Bahagi jadi tolak. Bracket buat apa? Darab masuk. Dia punya kuasa Dia punya kuasa. Bracket darab masuk. Kalau negatif, terbalikkan. Kalau negatif, kita terbalikkan. Kalau negatif, kita terbalikkan. Kalau kuasa pecahan. Kuasa pecahan contohnya X kuasa 1/2. Dia adalah atas kuasa bawah punca kuasa. Cantik. Atas kuasa bawah punca kuasa. Kalau lah saya bagi X kuasa 5/6, dia adalah X kuasa 5 punca kuasa 6. Bisa?
Cantik. Seterusnya. Yang ni tak ada masalah lah. Set nak sembang kat sini, dia tak boleh tau. Set ni special tau. Set macam apa kita nak kata? Set ni macam dia tak popular mana. Dia tak popular mana tapi dia special. Dia tak popular mana tapi dia special. Dia kena kita tengok dia slow-slow, tapi sebenarnya set ni dia ada solution dia tau. Dia ada solution dia tau. Dia ada satu solution dia tau. Putih tau. Dan dia punya solution ni amat halus. Amat sangat membantu. Ya, sangat membantu. Mana dia bantuan saya tadi tu? Bukan. Ada kat atas meja. Kejap. Membantu tak membantu. Yes. Bantuan dia, solution dia adalah yang ini. Sebab dia nak pemudahkan kita punya set ni. Contoh dia nak set 40-an. Dia nak dalam nilai yang paling mudah, set 40. Macam mana kita nak mudahkan dia? Tekan je calculator. Awak dapatlah 2 set 10. Senang. Belilah ClassWiz. Masya Allah. Alright, and last kali log. Apa problem? Kita akan ada 4, betul tak? Kalau base sama, tambah jadi darab. Tolak jadi bahagi. Kalau log X, base X, dia akan jadi 1. Boleh dapat? Dan juga saya ambil satu je. Kalau lah saya bagikan kat sini log X, base 2, kuasa 3. Apa benda kita nak buat Abang kakak, kuasa ni bila-bila masa kita boleh bawa ke depan. Benar apa palsu? Ya, benar. Terima kasih. Dan saya bagi tahu betul-betul indices set and log ni, minta maaf saya cakap, kalau awak nak betul-betul power, awak kena hadap dia banyak kali. Itu je dia punya kunci. Okay? Awak kena hadap dia banyak kali, awak kena tengok latihan dia banyak-banyak kali, barulah benda tu akan store dalam minda kita, dan once dapat je soalan, kita boleh jawab. Tapi sebelum nak dapat part yang tu, kita kena hadap yang dapat soalan, tak boleh nak buat. Jangan risau. Itu adalah proses. Trust the process. Awak ingat kita orang ni, cikgu-cikgu ni lahir terus pandai. Keluar je. Mak. Set 3 tambah set 2 berapa mak? Tak ada. Dia tak jadi macam tu. Kami lahir pun menangis juga. Kecil-kecil pun minum susu juga. Kadang-kadang sarapan dapat minum Milo. Anda rasa sihat dan kuat? Sama je kita. Tapi latihan yang membezakan. Alright, abang kakak sekalian. And last but not least, untuk saya akan go throughkan 5 part yang pertama saja. Sebab lepas ni, topik yang ke-6 sampai topik yang ke-10 saya akan serahkan pada Syed Fuad. Saya letak jap. Senang. Topik yang ke-5 kita ada apa? Yes, kita ada janjang, ataupun nama bahasa Inggerisnya adalah progression. What is the problem? Janjang akan ada berapa bahagian? Ada 2 bahagian. Kita ada AP dan juga GP. Di mana, minta maaf cakap lah, yang ini sebenarnya konsepnya, kita kena betul-betul faham formula sahaja. Kita akan ada apa TN dekat sini, TN dengan SN, TN dengan SN juga. Yang ini ada satu lagi iaitu S infinity. Boleh? Yang itu nanti awak go throughkan balik. Boleh? Awak tahu formula, awak tahu macam mana nak guna formula, insya-Allah benda tu tak akan jadi masalah. Bisa? Kenal diri kita. GP ni apa? Geometric progression ataupun janjang geometrik. Yang ni janjang aritmetik. Boleh? Okay? It's okay, tak apa. Awak lupa tak apa. That is why MC Plus buat this wake up class. Wake up seminar. Untuk apa? Untuk kita kenal diri kita. Kita kadang-kadang rasa macam kita muka tengah lesu. Tapi kita tak sedar. Sampailah kita ambil phone, kita ingat nak buat story. Tengok-tengok muka kita lesu. So maksudnya sekarang ni kami tengah jadi cermin awak. Untuk awak tengok balik dekat mana ataupun part mana yang awak sedang lemah. Boleh? Kami bantu yang tu dulu. Boleh? Yes, formula disediakan kat depan. Tapi kalau awak tak reti guna, tak boleh juga. Kalau esok nak exam, awak baru nak tengok formula, jam juga. So need
exercise. Alright, abang kakak sekalian, saya persilakan untuk meneruskan kesinambungan Form 4 kita. 6 lagi chapter. Saya serahkan kepada the one and only Sir Ifwan. Dia nak screenshot. Silakan masuk. Okay, terima kasih Sir Amir Ma'ruf. Hai Rihai kembali bersama saya Sir Ifwan. Dan untuk seterusnya kita sambung pada 6 topik yang pertama untuk Form 4, yang mana pertama sekali, yang ke-6 lah, bukan yang pertama, yang ke-6. Boleh nampak ke? Boleh nampak. Terima kasih. Adalah coordinate geometry. Saya tulis CG je lah. Astaghfirullahaladzim. Okay, yang ke-6 sebenarnya adalah linear law. Dan untuk linear law ni, saya selalu bagi tahu, linear law ni dia adalah berkaitan dengan garis lurus. Makanya apa yang awak kena concernkan adalah kita akan pakai Y capital equals to MX capital tambah C. Dan kepada siapa yang belajar dengan Sir Fatih, dia disebut sebagai Y general and X general. Kemudian apa yang nak kena concernkan pula dekat dalam linear law ni? Kenakan kisah pula kalau soalan tu dia minta persamaan non-linear. So nanti akan ada soalan yang dia tak ada bagi equation. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada pula soalan dia bagi equation. So bila dia bagi equation, kita nak buat apa? Follow paksi Y. Kan? Okay, itu yang kedua. Yang ketiga, kadang-kadang dia ada nak follow paksi Y ni, method dia adalah sama ada kita darab ataupun kita bahagi. Tapi ada yang special bila dia libatkan log. Sebab itulah tadi masa yang dekat dalam chapter sebelum ni kita ada belajar indices, set and logarithm. Sebab dalam linear law pun ada. Tapi dia bukannya ada tu dia tak detail sangat. Dia sikit-sikit je. Ada sikit-sikit je. So kena tahu juga. And the third one yang paling ramai orang tak boleh buat adalah bila soalan melibatkan linear law ni, dia bagi dia bagi information cukup tapi algebranya banyak. So bila algebranya banyak, kita punya keyword adalah kita akan comparekan. So kita comparekan tu cara dia macam mana, itu kita akan go through lagi dalam kelas. Tapi sekarang ni tugas semua orang yang ada dekat dalam ni, pertama sekali adalah wake up. Wake up. Wake up. So adalah hari ni untuk bangunkan dulu semua orang. Tahu ke tak tahu apa yang ada dekat dalam Admax yang kita belajar ni. Okay, next kita pergi yang seterusnya. Kita ada yang ketujuh, coordinate geometry. So untuk coordinate geometry ni, benda yang ada dekat dalam ni ada banyak. Tapi walaupun dalam coordinate geometry ada banyak, dia adalah benda-benda yang kecil, benda-benda yang pernah kita belajar dulu masa low form. So contohnya adalah kalau boleh, pertama, midpoint. Yang kedua, kita ada dose. Dose tu adalah division of a line segment. Kalau midpoint tu tengah-tengah, dose tu dia sini sikit, mesti ada ratio macam tu. Kemudian kita akan ada pula out adalah area of polygon. So area of polygon ada formula, check balik. Yang keempat kita ada apa? Yang keempat kita out area of polygon. Yang keempat luas polygon. Yang keempat kita ada straight line. Straight line ni dia akan pergi detail, dia ada main parallel, dia ada main perpendicular. Kalau parallel jadi apa, perpendicular jadi apa. Kemudian kita ada distance, and yang keenam kita ada locus. Ingat lagi tak ingat? So yang ni insyaAllah kalau sempat nanti Sir Amir akan pergi detail. Kalau sempat, kita doakan sempat. So hari ni wake up. Wake up. Awak tahu ke tak tahu ada apa dekat dalam setiap chapter yang kita belajar. Okay, seterusnya dekat dalam chapter yang seterusnya, chapter yang ke-8, kita ada vektor. So dalam vektor pula dia pecah macam mana? Kalau ikutkan tiga yang pertama dipecahkan, mula kita akan cari vektor tu sendiri. Dapat je vektor, kita akan cari magnitude. Magnitude ni yang ada palang tu. Yang palang tu namanya magnitude. Dalam vektor ada, yes, pada siapa yang pernah belajar dekat MC Plus, saya panggil dekat saya dan Sir Fatih tak silap. Rasanya semua orang panggil kot. Yang kan kita ada wave tu kan. Wave tu kita panggil gedi. So dia ada gedi-gedi. Lepas tu kita ada palang. Palang dekat dalam vektor dia ada istilah dia dipanggil magnitude. Magnitude tu adalah jarak. Lepas tu daripada magnitude ni nanti pula kita dapatkan pula
unit vektor. So unit vektor ni adalah apa? Vector over magnitude. Kalau awak pandai cari vektor, awak pandai cari magnitude, maksudnya unit vektor awak reti buat. Dia adalah vector over magnitude saja. Dan kemudian benda-benda ni semua nanti akan pula diceritakan atas satah Cartesian. Maksudnya dia bagi koordinat, lepas tu dia terus tulis vektor. Benda tu kena tahu juga, kalau dia tulis koordinat, tulis vektor macam mana. Kemudian ada lagi pula non-parallel ataupun non-zero vector. Itu cerita apa? So itu pun ada dekat dalam vektor. Okay, apa lagi kemudian bila kita pergikan pada soalan yang panjang kalau ikutkan silibus lama ini akan pergi kepada paper tu. So dalam paper tu kita akan main biasa, standardnya kita ada segitiga. Lepas tu sini ada A, sini ada B, sini ada C. Dia bagi AB, dia bagi BC, kita cari AC. Yang itu saya panggil sebagai jalan alternatif. So macam mana kita dapatkan AC? A, B campur BC. Kemudian apa lagi dekat dalam ni, masalah terbesarnya adalah awak reti vektor. Kalau nanti awak belajar vektor ataupun awak study semula vektor, awak sebenarnya tahu nak buat vektor tu. Cumanya yang akan mengganggu adalah benda yang pernah belajar masa form 2 dulu, ratio. So dia bagi something like ini dah, 3 AB sama dengan 2 BC. 3 siapa punya? 2 siapa punya? Yang inilah yang dikatakan dalam baca dalam, luar baca luar. So AB adalah 2, BC adalah 3. Dan untuk vektor, antara benda yang membuatkan orang penat adalah dia nampak banyak sangat cacing. Dia nampak banyak sangat cacing, ada I gedik lah, ada J gedik lah, ada banyak gedik-gedik lah. So bila banyak gedik-gedik semua tu dia jadi stres. So bila jadi stres, apa cara sesuai untuk bagi mata tu sedap, mata memandang adalah kita tukarkan bentuk tulis. So nak tulis vektor ni ada dua. Yang pertama adalah dengan cara gedik-gedik tu, yang kedua adalah kita tulis dalam bentuk matriks. Gediknya, ya betul, memang nak buat macam mana kan. Dan itulah benda yang memeningkan. Jadi kalau awak betul-betul tahu apa yang ada dekat dalam vektor ni, awak tahu juga cara untuk atasinya. Dan begitulah dia untuk vektor. Seterusnya kita pergi lagi. Yang ke-9 ini saya syak ini memang akan pergi kepada soalan section C paper tu. Tapi awak cuba fikirkan juga. Yang ke-9 adalah solution of triangle. Solution of triangle ini adalah chapter yang boleh dikatakan semua orang mampu buat. Dia ada 3 rules. Yang pertama adalah sine rule. Okay, yang kedua adalah cos rule. And the third one adalah area. Area rule. Tak kisahlah bagi rule ke tak apa kan. Okay, tapi ada 3 benda ni. Kalau ketiga-tiganya awak faham, ketiga-tiganya awak reti, awak kena tinggal satu lagi benda dekat solution of triangle, iaitu awak kena tahu solution of triangle, penyelesaian segitiga. Bukan aluminium So, dan satu lagi, yang ini ramai orang tak perasan tau. Dia ingat ada 3 rules ni. Yes, betul. Memang ada 3 rules dekat dalam solution of triangle. Tapi ada satu lagi yang buat orang hilang markah. Iaitu yang dinamakan sebagai ambiguous case. Ambiguous case. Dan ada penambahan dalam KSSM, okay, ada satu lagi formula. Formula ni tak ramai orang belajar, namanya adalah formula Heron. Formula Heron. So dalam formula Heron ni sebelum ni kalau siapa pernah join, saya ada kenalkan algebra baru dalam kita punya Heron ni, which is ya. Dia macam mana dia adalah ya tolak. Adalah. Ya darab, ya tolak akan ada kan. Okey, nanti siapa nak tahu nanti kita akan recap lah benda tu Okey, itu adalah dalam solution of triangle. And the last one untuk chapter dalam form 4 ni adalah price index. So index number. So index number apa yang ada? Yang pertama adalah formula index. Okey, saya tulis kat sini formula index. Formula index kita akan bermain dengan harga. Kemudian kita ada formula composite index. Formula composite index ni cerita apa pula? Kalau saya contohkan kita tengah sembangkan pasal burger. Lapar lah pula. Okey, burger. So burger tu adalah seluruh kisah burger McD. Nampak muka saya muka McD, nampak muka saya muka McD. Saya pakai baju lain kot. Come on semua orang. Ya. Okey, so katalah sekarang burger Ramli. Burger Ramli. So bila burger tu itu adalah kisah seluruh soalan, dan nanti yang indeks ni, kalau indeks ni saja dia akan tanya tentang
barang-barang yang terpisah. Maksudnya bila burger kita ada roti, kita ada sayur, kita ada sos. Dan itulah ini harga roti berapa dia punya beza harga tahun dulu dengan tahun sekarang. Lepas tu harga sos tahun dulu dengan sekarang berapa beza dia. Harga salad berapa tahun dulu tahun sekarang. Harga meningkat ke harga menurun. Itu masuk indeks. Kemudian kalau dia dah pergi kepada composite index, itu maksudnya dia tengah tanyakan pasal the whole burger. Harga seketul burger tu terus. Macam tu. Okay, dan itulah formula untuk composite index. Dan lepas tu macam mana dia susahkan? Dia dah bagi composite index. Kita cari harga. Dia terbalikkan. Oh, ada satu lagi. Dia bagi 3 tahun. So 3 tahun ni benda apa pula? Sebab bila kita nak comparekan harga, kita akan comparekan harga 2 tahun. Comparekan harga macam contoh kalau saya cakap pasal burger Burger tahun ni RM2. Tak mungkin. Tahun ni RM5. Tahun lepas RM4. So kita compare 2 tahun je. So bila dia jadi 3 tahun, which is tahun lepas 2020, tahun ni 2021 dengan tahun depan 2022. So macam mana nak comparekan 3 tahun ni? So comparison dia akan jadi 2 tahun yang pertama dengan 2 tahun yang kedua, satu dia adalah 2 tahun ujung yang depan. Dia akan jadi 2. Dia tak akan jadi 3 stroke, 3 serentak. Tapi macam mana buat benda tu? Yang tu adalah benda detailing dia. Cumanya dalam sekarang ni, apa yang awak kena tahu? Awak tahu tak? Awak tahu tak ada dekat dalam tu? So kalau tak tahu, awak check semula. Kalau tahu study semula, recap semula. Ingatkan balik apa yang tak tahu, ingatkan balik apa yang terlepas supaya sekurang-kurangnya awak bila awak masuk, awak study balik nanti yang form 4 punya, awak tahulah benda-benda yang ada dekat dalam. So apa benda yang awak tak tahu, awak tolong take note. Lepas tu nanti study yang awak tak tahu. Jangan study yang awak dah tahu. Okey, tanpa melengahkan masa, sekarang ni untuk form 4 cukuplah untuk review. Kita ada lagi 8 chapter untuk yang form 5 pula. Jadi saya panggilkan the next sir. Okey, nak sir mana? Okey, screenshot lah dulu 5, 4, 3, 2, 1. Okey, tanpa melengahkan masa, saya menjemput Sir Ghazali Massan. Silakan. Halo, Assalamualaikum, apa khabar semua orang? Selamat pagi pelasian-pelasianku semua. Seharapnya semua orang baik-baik sahaja. Dan adakah ini semua calon-calon orang dapat A SPM tahun depan? Yes, amin. Terbaik. So setakat ni korang dah ceritakan pasal Form 4. So macam mana awak punya fikiran sekarang ni? Adakah Form 4 is achievable? Yes, dia lah achievable. So ada 10 topik je. Dan bila 10 topik tu, apa yang kita kena buat? Kita akan dapat tahu apa yang diorang bagi tahu tadi. So dan daripada situlah korang boleh buatkan soalan-soalan yang kebat. InsyaAllah. Dan hari ni game plan. Memang betul-betul kita orang buatkan game plan untuk korang. So dekat certain topik nak attack kat mana. Dekat Form 4 nak attack dekat mana. Dekat Form 5 nak attack dekat mana. Dan ini baru first half lah. Nanti kami round sekali lagi untuk kasih kau punya lagi sekali. Alright, nice. So jom mari kita bersama-sama berpusing sekarang ini. Saya nak bagikan pula cerita pasal tingkatan 5. So tingkatan 5, jom mari. Ready. Weh, Haifah partner ada. Balkis bukan nama sebenar pun ada. Okay, so jom mari kita ceritakan pasal topik Form 5. Okay. Dekat topik Form 5, so apakah topik yang pertama kita? Terbaik. So topik yang pertama kita adalah cerita pasal sukatan membulat. So bila sukatan membulat guys, apakah perkaranya? Apakah kita punya game plan dekat dalam sukatan membulat? Sukatan membulat sebenarnya adalah benda yang sama macam korang belajar time Form 2. Masih ingat lagi korang cerita pasal Form 2? Perimeter, luas kawasan pelorik. Cuma apa beza dia? Beza dia adalah dekat formula. That's all. Maksudnya, cara dia sama macam Form 2. Okay, so Form 2 saya dulu banyak main. Sekarang ni awak kena repair. So awak kena tengokkan balik macam manakah cara awak buat Form 2 punya soalan bulatan
dan applykan formula yang baru. Itu kisah dia. So untuk skala meja, apakah penambahan daripada bulatan tingkatan 2? Apakah penambahan dia? So penambahan dia adalah dekat formula dia yang baru, iaitu S sama dengan R theta. S stand for arc dan theta mesti dalam bentuk radian. Dan lepas tu A bersama dengan 1/2 R square theta. Theta dalam bentuk radian. Dan ada satu lagi formula, dan formula tu tak ada kat dalam buku teks, so tapi ini je yang korang kena ngamsoikan. Alright, terbaik. Good. So bila dah dapat dah dekat belas tu, inilah dia sukatan membulat. Ideanya tingkatan 2 je, formula je yang baru. Okay. Nice. Seterusnya, topik yang kedua adalah cerita pasal apa? Topik yang kedua adalah cerita pasal differentiation. Bila cerita pasal differentiation, ini adalah penyakit keturunan daripada zaman dahulu kala. Okay, bila saya pergi ke seminar, ke sekolah-sekolah, okay, awak semua nak belajar apa hari ni? Differentiation. Okay, awak nak belajar apa sekarang ni? Integration. Awak nak belajar apa sekarang ni? Log. So ini adalah penyakit keturunan, guys. So bila dia adalah penyakit keturunan, tapi alhamdulillah dengan adanya MC Plus sekarang ni, so differentiation sudah tidak jadi penyakit keturunan, alhamdulillah. Sebab sekarang tengok semua orang macam boleh buat je differentiation ni. Differentiation ni boleh buat je. So kita dah putuskan rantaian, bukan rantaian COVID, rantaian penyakit keturunan differentiation. So adakah yang dah pernah belajar dengan kami untuk differentiation masih ingat lagi macam manakah nak buatkan tangent normal? Mestilah ingat. Kalau siapa yang belajar dengan Fatih tu, ni apa? Menyampah kadang-kadang. Alright. Okay. So apakah yang saya buat adalah daripada y tu adalah equation of curve, didifferentiatekan, masukkan koordinat x dan awak akan dapat m tangent. Dan tangent dan normal adalah perpendicular dan dia dua tu adalah garis lurus. So bila dia adalah garis lurus, y sama dengan mx plus c. Macam tu je. Okay. Lagi minimum maksimum. Minimum maksimum apakah idea dia? Minimum maksimum adalah dy dx sama dengan kosong. Dah settle. Lepas tu ada tersedak kau nak sangat bercakap sekarang ni. Dan lepas tu adalah tester. Kita ada tester untuk menentukan sama ada dia adalah minimum ataupun maksimum. So kita akan buat macam mana nak buat tester tu? Tester tu adalah d2y over dx2. Dah y differentiatekan jadi dy dx, differentiatekan sekali lagi. Faham itu? Alright, terbaik. So apakah benda-benda yang selalunya ditanya? Yang basic-basic tu dia tak tanya rasa. Ada. Jarang. Dan selalunya dia akan tanya tentang apa? Tentang application. Serius. Okay. So dia akan tanya tentang application. Kenapa Kenapa tak main dengan teori je? Sebab dekat dalam application ada teori sekali. So sebab tu korang bila korang dah study differentiation nanti, ada masa-masa korang kena buatkan revision tentang differentiation. Okay. Korang buatkan soalan dekat bahagian application lebih. Buat kepada soalan tu lebih. Okay, apakah dia punya application dia? So application dia yang pertama adalah cerita pasal apa tadi? Tangent normal. Okay, tangent normal. Bagi siapa pelashin-pelashin baru dekat kelas ni yang tak sempat nak rasa kemanisan differentiation dekat dalam MC Plus, bersabar. Nanti kami akan cuba try buatkan revision lagi. Alright, so don't worry. So pelashin baru, anda tidak akan ketinggalan. So pelashin lama, awak dah kuat. So nanti kita akan kuatkan sekali lagi. Alright, nice. Seterusnya, apa lagi dia punya application? Yang ini korang kena lebihkan kepada application teori. Untuk buat application, korang kena kuatkan teori. So tapi, bila nak buat latihan, buatkan dia punya application lebih sikit. Okay, seterusnya adalah minimum maksimum, iaitu di mana dy dx sama dengan kosong. Dan seterusnya ROC. Dan ROC ni bapak best kan. Okay, apa dia? Semua masih ingat lagi tak? Bulat, when bulat, peta bulat equals to bulat. Alright, yang baru masuk jangan confuse. Yang baru join MC Plus, yang baru kenal MC Plus,
Jangan confuse. Okay. Tapi korang memang patut confuse sekarang ni. Tapi don't worry. Ada masa nanti kita akan buat sekali lagi pasal bulat-bulat dekat belah sini. Alright. Dan seterusnya adalah cerita pasal apa lagi ya? Cerita pasal apa lagi ya? Approx. Approx ni apa dia guys? Apa anggaran. So bila anggaran ataupun small change. Okay. So dia punya idea dia adalah cerita pasal delta. So bila delta Y over delta X. Settle. Takutlah nak exam. Jangan takut sekarang, ini yang kami bagi tahu. Kalaulah korang dah belajar sukatan membulat kat sekolah, dah belajar dengan kami. So apa yang korang kena dapatkan idea dia adalah idea daripada form 2. Alright, untuk differentiation. Korang dah belajar differentiation dekat sekolah. Korang dah belajar differentiation dengan kami. Time buat latihan. Saya sarankan apa? Buat latihan lebih dekat bahagian application. Okay, so inilah maksudnya. Korang kan dah rajin buat latihan sekarang ni. Apalah. Alright, Lim. Okay, Lim adalah soalan picisan. Okay. Soalan kalaulah dikeluar pun markah dia sikit je. Saya beritahu secara direct lah dekat belah sini. Direct. Heart to heart. Okay. Heart to heart orang kata. Orang Kelantan okay, panggil. Heart to heart. Okay. So bila heart to heart dekat belah sini, so jom. Dia adalah soalan picisan. Tapi awak kena tahu ke? Kena tahu. Tapi dia adalah benda yang boleh dibuat. So don't worry. Okay, benda yang mudah. Okay, awak tengok video. Okay, ni kalau Lim tu tak payah minta kat dalam kelas guys. Kalau korang tengok dekat YouTube ke, tengok dekat video saya ke, tiba. So tengok dekat video saya kat Instagram, korang dah boleh faham dah dekat belah situ. Okay, cuma benda-benda yang ni korang perlukan kelas untuk memahamkan. So bila one to one dekat belah sini, bila kita mata bertentang mata sekarang ni, dia lebih feel, dia lebih rasa dia punya hype dia. Alright? Good. Nice. Bertentum kata Kira. Okay. Dan seterusnya, apa lagi benda yang ada lagi dekat dalam form 5? Dekat dalam form 5 kita ada apa lagi ya? Kita ada integration. So bila ada integration dekat belah sini, okay. Manakah tempat yang korang kena fokus? Yang ni korang kena fokus all around. So korang kena ambilkan kepada semua benda. So untuk paper 1, selalunya dia akan main dengan apa? Dia akan mainkan dengan integration yang ada limit. So integration yang ada limit dipanggil sebagai apa? Definite integration. Kepada yang tak bisa bahasa Inggeris, dipanggil sebagai pengamiran tentu. Korang kena fokuskan lebih pada situ. So habis tu pengamiran tak tentu tak keluar rasa. Macam saya kata tadi, jarang. Dia jarang. Okay. Habis tu kenapa belajar kalau dia jarang keluar? Dan tu saya kata jarang bukannya tak masuk terus. Alright. So pengamiran tentu is hard. No, pengamiran tentu is not hard guys. Dia adalah heart to heart, you know. So dia bukannya hard. Alright. So apa yang kita buat adalah integrate. Limit atas masukkan dalam unknown. Tolakkan dengan limit bawah masuk dalam unknown. Dah siap. Macam tu. Dan lepas tu kita akan pergi pula kepada area dan juga volume. So inilah perkara-perkara yang kita kena mainkan di sini. So siapa kata volume susah? Don't be guys, don't be. Antara volume dengan luas, siapa lagi susah nanya? Luas. Seriously. Bila awak dah boleh buat luas, dan lepas tu confirm awak boleh buat volume. Kenapa? Perbezaan dia ada kuasa 2 dengan pi je. Okay, sebab kadang-kadang, luas ni kita dah faham dah ni, tapi susah gila. Mesti isi padu susah sangat ni. Sebab luas dah susah gila. Dia tak macam tu guys, dia tak macam tu. Okay, ini adalah mindset kita sekarang ni. Mindset kita apa dia? Bila kita buatkan luas, kita dah belajar, kita dah faham, tapi susah gila. Kita punya onak duri sangat-sangat kuat. Okay, onak duri dia sangat kuat. Tapi kalau nak sambung kepada volume tu, kadang-kadang ada yang macam tu. Tapi padahal dia adalah benda yang sama macam luas. Cuma bezanya adalah apa? Kita letakkan kuasa 2 dan juga pi. Dan mana kuasa 2 tu kadang-kadang lagi senang. Sebab apa? Square root dengan square dipotong dah jadi equation yang lebih simple sebenarnya. Alright. Sebab tu saya kata volume lebih senang daripada area. Alright. Terbaik. Kenan. Okay, bila korang buat latihan tentang 3 topik ni, inilah perkara-perkara yang korang kena buat. Dan last kali,
topik yang tak berapa nak best sangat bagi saya adalah permutation. Tak best je. Permutation combination. Bukan tak best apa. Markah dia minimal. Markah dia minimal. Markah dia minimal sebabkan tengokkan kepada bilangan soalan dekat dalam paper 1, paper 2. Soalan macam ni takkan keluar banyak. Dia akan keluar satu soalan dan markah dia adalah 3 ke 4 sahaja. Okey, tapi kita kena weightagekan dia ke tak? Weightagekan juga, kita kena beratkan juga, tetapi beratkan yang very minimal. Okey, beratkan dia kepada very minimal kat belah sini. So apakah korang kena fahamkan dia punya keyword dia dulu. So apakah keyword dia dekat belah sini? Untuk permute kita punya tu adalah apa dia? Susun. Okay, dan lepas tu untuk kombi kita akan cerita pasal apa? Pilih. So itu je perkaranya. Alright. Okay, so saya punya tugasan adalah untuk bagi tahu macam manakah cara untuk korang revisekan 4 topik ni. Inilah dia. Untuk sekatan bulatan, korang kena lebihkan kepada idea. Idea tu korang boleh dapat daripada soalan form tu. Kalau korang ada adik form tu, ambil balik buku dia, belajar circle dia tu. Buatkan soalan dia. Itu korang akan dapat dia punya idea. Curi buku dak form 2. Okey, betul. Okey, dia akan dapat dia punya idea dia guys, tapi formula je berlainan. Okay, untuk dapatkan idea, buatkan soalan form 2 tu dulu. Alright, so dan ini adalah untuk differentiation. Okey, fokuskan kepada application dan untuk integration, ini. So, indefinite tak payah beratkan sangat. Okay, dia ada tapi tak payah beratkan sangat. Alright, permutation dan combination macam tu je. Alright. So itu sahaja session daripada saya, tapi kita ada second half nanti. So kita akan jumpa lagi dekat second half. Fatih! Laju sih. Terkejut saya. Alright. So inilah dia kawan saya untuk kita buatkan dekat belah sini. Fatih. Alright. Right. Terima kasih kepada Segas. Sebelum saya teruskan perjalanan, hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, nak SS? Boleh, silakan. 3, 2, 1. Hai. Okay, now here we go. Baik. Tu. Okay, saya form 4. Hai awak. Baik. Pertama, saya nak ucapkan terima kasih sebab saya percaya ada yang dalam ni ada kelas PDPR dan seterusnya. Tapi you stay dalam this session. Okay, you bagi komitmen dan juga effort. Tapi satu persoalan saya. Okay, selama ni kita dah memang ada anggapan yang AppMaths ni berat. AppMaths ni fufah. Dia macam sebut tu besar, fufah. But do you know why? Salah satu sebabnya adalah apa? Sebab you tak tahu keseluruhan apa yang ada dalam AppMaths. You tak tahu perjalanan yang kita akan tempuhi dalam AppMaths. Apa topik yang you kena makan, apa topik yang you kena minum, apa topik yang you boleh tengok tepi sahaja. Okay, jadi maknanya sekarang ni untuk saya bawakan awak punya form 5, saya nak awak faham satu benda. In this class, in this session, in MC+, kami tak pernah bagi tahu yang AppMaths ni senang tau. Kami tak cakap yang AppMaths ni senang. Tapi kami cakap AppMaths ni boleh dibuat. Sekali lagi betulkan cara pandang itu adalah satu benda yang bagus, tapi kami bukannya cakap kalau daripada susah, cakap yang terus directly jadi senang. No, kami nak bagi tahu dia tak senang, tapi boleh dibuat. Are you clear? Baik. Bila cerita pasal AppMaths ni, you nak kena tunjukkan perjalanan penuh dia. Untuk you tahu perjalanan penuh, saya sambung apa yang Segas bawakan Lepas daripada permutation combination, then kita belajar daripada satu topik untuk you punya form 5, which is yang dinamakan sebagai kita punya probability distribution. Okay. Probability distribution dalam bahasa Melayu disebut sebagai taburan kebarangkalian. Baik, betul atau tidak kalau saya cakap kita ni masih lagi in the dark. Semua orang masih lagi in the dark. Tak ada siapa pun dalam Malaysia ni sekarang ni tahu apa yang akan terjadi dekat you punya KSSM. There's no one yang betul-betul tahu setahu saya sekarang ni lah. Okay, kenapa? Sebab kita ada paper 1, ada section A, ada section B. Ada section A, ada section B. Untuk you punya paper 2 pula ada section A, ada section B, ada section C.
Tapi based on our experience, apa yang kami boleh kongsikan pada awak, kalau dia nak keluar soalan sekalipun, dia masih lagi ada soalan-soalan yang akan tetap mesti menjadi pojaan. Tetap akan yang menjadi apa? Pojaan. Yes. Dan ini adalah salah satu topik akan menjadi pojaan. Probability distribution, dia akan ada dua bahagian. Saya bersembang sekejap. Yang pertama adalah bahagian normal. Yang satu lagi adalah bahagian binomial. Okay, dua benda ni just nak bagi tahu awak, tolong beratkan. Tolong lebih fokuskan kepada ini normal. Tolong fokuskan bahagian normal. Part yang mana tahu? Bahagian table. Untuk baca table. Ini part yang penting. Bukan Norman. Bukan Norman. Astagfirullahalazim. Norman, hang ingat hang ni famous ke? Ha? Saja nak bagi tahu, ini normal, bukan Norman. Jadi untuk pengetahuan awak, in MC Plus, kami sekarang ni tengah bawakan bahagian probability distribution. Fatih in my class tengah bawakan probability distribution bahagian normal dah. Okay, Fatih dah bawa bahagian normal. Jadi kalau awak nak join our session, masih lagi belum terlambat. That's it. Okay. Jadi ini, okay, Fatih cakap ni ibarat macam Fatih menyampaikan satu benda yang kemungkinan tingginya akan jadi 90%. Okay. Probability distribution akan masuk dalam paper 2 section B. Probability distribution akan masuk dalam paper 2 section B. Dan markahnya akan jadi 10. 10 markah. Yes. Yang ini Fatih berani cakap. Awak boleh pegang kata saya yang ni. InsyaAllah. Okay. Habis part yang tu. Lepas daripada probability distribution, binomial sikit je. Nanti saya share dengan awak sikit. Lepas ni saya ada session lagi sikit. Okay. Saya akan tunjukkan awak binomial. Binomial tu sikit je untuk awak go through kan. Yes. Okay. Habis part yang tu. Yang keseterusnya. Topik yang kelima, topik yang keenam, kita akan ada satu bahagian yang dinamakan sebagai trigo function. Yeah. Pada siapa yang belajar matematik dengan Fatih dan kawan-kawan saya yang lain, okay, kita tengah belajar satu topik namanya trigo, betul? Do you still remember all? Oh no, bukan all. No, bukan. Abang Sin terlalu comel. Sebut. Okay lah. Jadi kalau ini adalah trigo, just nak bagi tahu pada awak, soalan dalam paper tu adalah soalan yang boleh dijangka. Soalan dalam paper tu dia, saya highlightkan sikit, paper tu dia akan tanya cerita pasal graf tau. Soalannya akan cerita pasal graf. Yes. Dan awak perlu belajar dia punya graf. Dan basic graf ni ada dalam you punya matematik. Kita ada graf sin, kita ada graf cos, kita ada graf tangent. Tapi sebelum tu, untuk you punya paper 1, apa pula yang akan berlaku dekat sini? Okay, paper 1 ni to be honest, dia semuanya berkaitan dengan formula. Saya nak minta maaf awal-awal. Kalaulah dalam kelas, Fatih biasanya tak gunakan sangat tau. Fatih tak gunakan sangat formula. Selagi mana boleh kita tukar formula, kita ubah cara pandang. That's it. Itu yang kami bawakan in our class. Tetapi dalam trigo function paper 1, dia memang berkaitan dengan formula. So nak tak nak, you kena hafal formula. Okay, apa formula? Bukan nak takutkan tau. Tapi just nak awak bersembang sama-sama dengan saya. Dia akan jadi macam ni. 1 over sin sec, 1 over cosec sin, 1 over cos sec, 1 over sec cos, 1 over tan cot, 1 over cot tan sin, 1 over cos tan cos over sin cot. Sin square plus cos square equals to 1. 1 plus tan square equals sec square. 1 plus cot square is cosec square. Okay, jadi itu juga benda yang ada. Dan untuk pengetahuan awak, Fatih pernah bawakan benda tu dekat TikTok. Post yang pertama Fatih dekat TikTok adalah cerita pasal trigo. Yes. Okay, tapi jangan risau. Kalau sekarang ni awak dengar, cakapnya lajunya dia, mabuk. Relax. Fatih dan kawan-kawan akan tunjukkan macam mana kita nak go throughkan benda tu dengan cara yang yes. Boleh? Okay, habis panjang tu trigo function. Kemudiannya, you akan ada satu bahagian yang dinamakan sebagai linear programming. Linear programming dalam bahasa Melayu adalah linear programming. Baik, macam ni. Linear programming ni awak dah belajar form 4
awak dah belajar form 4, dia bukan pasal program dia bukan coding, bukan. Dia dah belajar macam awak form 4. Do you still remember form 4 mathematics inequalities, linear inequalities in two variable? Ingat lagi tak? Sama. Dia kena tahu equation. Okay, first thing first, you kena tahu dia punya equation. Buat equation. Daripada equation, you buat graph. Okay, dah buat graph, you kena apa? Cuma dalam maths dekat sini, you kena kutip dia punya information. Itu je. Okay, yang ni saya namakan dia sebagai kutip info. Anda siap, itu saja. Apa yang awak belajar dalam kita punya matematik form 4, okay, part yang dinamakan sebagai linear inequalities, sama. Tak tipu. Serius. Okay, jadi maknanya yang sekarang ni linear programming ni pula, dia ada satu pasangan dia tau. Linear programming satu pasangan dia dinamakan sebagai motion. Okay, in a straight line. Motion in a straight line. Saya namakan dia sebagai masa lah. Ataupun motion je lah. Okay, saya letakkan sebagai motion. Okay, dengar sini baik-baik. Dua topik ni saya berani cakap. Dia akan masuk dalam paper 2 section C. Dan markahnya dekat sini akan jadi 10 markah dan sini juga akan jadi 10 markah. Ini Fatih berani cakap. Okay, ini cakap based on experience. Yang mana untuk motion ni, kebanyakan, saya tak cakap semua, saya cakap general. Motion, tak ramai orang belajar. Motion in a straight line. Serius. Kenapa? Sebab motion in a straight line ni so-callnya adalah soalan macam ada fizik. Dia macam ada fizik. Tak ada. Fizik lah. Orang yang bakar-bakar tu bakar-bakar lah. Ini at maths. Faham maksud Fatih? Jadi dekat sini MC Plus, Fatih dan kawan-kawan akan ajar motion. And believe us, you akan terkejut yang mana sebenarnya motion ni adalah celah gay. Okay, saja nak share dengan awak. Pernah tak tengok saya punya video? Ni dia macam apa promote sikit tapi just nak bagi tahu awak. Pernah tak tengok Fatih punya video yang Fatih tengah pakai tongkat lepas tu Fatih neng. Fatih bergerak. Itu topik motion. And untuk pengetahuan awak, dia akan ada 8 items dekat sini yang mana saya highlightkan dulu. Kita ada S, kita ada V, kita ada A. S, V, A. Dengar je dulu S, displacement. V, velocity. A, acceleration. And betul atau tak kalau saya cakap je displacement, sesaran, velocity, laju, fizik. Nampak? Kita punya mental terus jadi blockage. Relax lah. Physics is physics. At maths is at maths. Can or not? Dan kami akan cuba untuk mudahkan kerja awak untuk dapatkan dua-dua ni 10 markah. And for your information, ini juga probability distribution juga akan jadi 10 markah. 10 markah. Yes. Yang ni saya boleh kata Trigo ni dia punya bahagian dia akan masuk untuk 6 ataupun 7 markah. Are you clear? Jadi ini saya tak tulis, saya yang berani saya katakan adalah 1, 2, 3. Jadi babe, saya nak awak nampak the whole picture now. Awak tahu tak salah satu tugas kami sekarang ni dekat sini adalah untuk bagi awak gambaran big picture macam mana perjalanan kita bila belajar at maths ni. Dan saya nak bagi tahu sekali lagi tak semua topik yang you nak kena serabutkan. No. Dan lagi bagusnya awak ni pula apa tahu? You ni lagi bagus adalah sebabkan you tak ada apa-apa pas year punya exam untuk SPM, you tak ada perjalanan dia macam mana. Jadi apa yang kita akan buat? Kita akan cuci semua. Kami dan awak akan cuci semua. Jadi why kalau you perasan, salah satu tips kenapa student Promax last year, okay, diorang boleh score sebab kami memang bagi pulun habis. Banyak-banyak kali. Sapu banyak-banyak kali. Dan kami akan buat benda yang sama untuk awak. Are you clear? Alright, by the way, babe, I think that's it. Saya serahkan dulu kepada majlis, kepada panelis yang seterusnya. Nanti saya akan masuk balik untuk terangkan beberapa benda. Okay? Silakan, Sir Mek. Saya baru nak buat surprise. Apa? Korang harapkan Suzairi?
Okey, terima kasih kepada Sofati. Alright, abang-abang dan kakak-kakak sekalian, seperti yang saya dengar tadi Sofati cakap, jangan risau, kami akan sapukan beberapa kali untuk awak hadam. Dia macam ni lah. Saya bagi tahu jujur kalau kita nak pikat hati orang, ni betul-betul saya ada pengalaman diam semua orang. Okey, kalau kita nak pikat hati orang, kalau kali pertama kita nak pikat hati dia, tiba-tiba kita datang, mestilah orang tu terkejut, betul tak? Yes, kali pertama dia memang akan terkejut. Kali kedua dia macam, apa pasal ni? Kali ketiga macam, apa lagi? So slow. Dia akan macam mana nak kata? Dia akan lama-lama akan terubat hati tu. Hati akan lembut dan hati akan boleh mula menerima. Walaupun pada mulanya dia tak nak, dan slow dia akan menerima. Sama juga macam diri kita. Kalaulah kita tak suka admit sekalipun, kalau dah selalu dizikirkan dalam fikiran, di dalam hati, pada mulut dan juga pada mata, insya-Allah benda tu akan masuk. Serius. Kau dah ingat kita orang suka ke yang sin square plus cos square equals to 1? Kau ingat kita orang suka ke? Apa? Bracket square. Pada mulanya kami tak terima. Pada mulanya tapi sekarang ni dah jadi officially dia punya lagu tu kami kena pegang. Apa benda ni? Yes. So inilah yang saya kaitkan dengan yang tadi. Jadi abang kakak sekalian, hati kita ni boleh dipujuk. Percayalah. Okay, siapa nak screenshot yang ni? Silakan. 5, 4, 3, 2, 1. Alright, abang-abang dan kakak-kakak sekalian. Let's go. Tapi kalau dia dah jadi X, tak payahlah. Move on. Okay, abang kakak sekalian. Let's go. Saya akan go throughkan satu topik. Masa kita ni sangat mencemburui Saya akan go throughkan satu chapter. Di mana satu chapter ni dia boleh nampak macam besar, padahal sebenarnya sangat-sangat doable. Sangat-sangat doable. Which is kita akan ada coordinate geometry. Okay, abang kakak sekalian, saya nak cakap jujur dengan awak muka ni tak tipu. Sebenarnya abang kakak sekalian, jujur saya cakap, chapter ni adalah chapter yang dikembangkan sikit je daripada korang punya form 3 dulu. Dibawakan daripada form 1, lepas tu dibawa pada form 2, dibawa pada form 3. Which is chapter ni sangat doable. Ingat lagi, kita dah belajar chapter ni waktu form 1, waktu form 3, namanya adalah garis lurus, straight line, betul? Yang mana kalau awak tengokkan waktu form 3 dulu, tak nak tak best. Okay, contohlah saya tarikkan kat sini. Betul? Okay, waktu form 3 awak ada belajar pasal straight line. Saya tarikkan kat sini contohnya. Kan? Ini waktu form 3. Waktu form 3 juga sebenarnya awak ada belajar pasal ini. Am I right? Yes, parallel line, betul. Dan daripada parallel line, ini yang awak belajar waktu form 3. At max dia tambah apa? At max dia tambah gapo dia tu? Itu adalah perpendicular ataupun dalam bahasa Melayu kita panggil dia berserenjam. Macam mana nak cari apa bezanya? Apa perkaitan antara parallel line dan juga apa perkaitannya dengan perpendicular? M-nya. Kalaulah saya letakkan M dekat sini adalah 3. Maksudnya parallel line-nya, M-nya pun akan jadi 3. Betul? Yes. Tapi abang kakak sekalian, untuk perpendicular line, dia akan jadi apa? Tukar tanda terbalik. Sekali lagi, tukar tanda terbalik. Asalnya M sama dengan 3. So, dia akan jadi apa? Tukar tanda positif jadi negatif. 3/1 adalah 1/3. Macam itu. Boleh? Okey, seterusnya. Waktu form 2, awak ada belajar pasal midpoint. Betul? Point yang kat sini dengan point kat sana. Tengah-tengah. Betul? Itu adalah midpoint. Tapi dekat sini, coordinate geometry. Okey, sekejap saya listkan. Yang pertama adalah midpoint. So, midpoint tak ada masalah. Macam mana? Tambah, bagi 2.
Tapi untuk yang kedua ni, untuk form 4, untuk coordinate geometry dia tambah sikit. Dengan ada. Yes, kita panggil dia sebagai DOS. Yang mana dia ada formula dia betul. Nanti korang tengoklah sendiri. Dia tak dengar. Dia pergi abang kakak sekalian, nice. Betul. Korang rasa macam, sir, muka tak macam tu sangat, sir. Untuk pengetahuan korang, saya memang bagi macam tu. Supaya korang rasa macam, kenapa muka so pelik sangat? Benda-benda yang pelik lah kita ingat kan? Benda-benda pelik lah kita ingat. Tolong jangan rakam, benda pelik pun korang ingat. Korang ingat. Jadi saya sedih untuk menjadi orang yang pelik. Untuk memudahkan urusan awak. Nanti dalam exam, korang macam, ni apa benda, sok. Ingat. Benda-benda macam ni. Benda-benda pelik macam ni. Serius. Saya pegang konsep ni daripada darjah 6 lagi. Benda-benda pelik je memang kita akan ingat. Dan dalam exam lah benda tu siap menari-nari, bye. Masya Allah. Okey, yang ketiga. Kita akan ada kat sini adalah gradient. Yang ni yang saya borakkan tadi, yang mana kita akan ada parallel line dengan perpendicular line. Boleh terima? Which is M dia je yang berbeza. Okey, seterusnya yang keempat kita akan ada equation. Okey, abang kakak sekalian, sebenarnya saya tengok yang ini awak dah belajar waktu form 2. Midpoint dekat coordinate chapter 7. To be exact, form 2 chapter 7 coordinate. Yang ni dia new. Benda baru, barang baru, barang baru. Hak ni pula, gradient ni, awak dah belajar waktu form 2, cuma dia tambah sikit barang baru, barang baru. Form 2, form 3 lah. Saya letakkan form 2 and form 3, tapi dia tambah barang baru sini, to be exact, form 2 chapter 10, kecerunan garis lurus. To be exact, form 3 chapter 9, garis lurus. Bisa? Ya. Hak ni bau kedah. Hak mana? Hak ni bau kedah. Tak ada dalam chapter 9, tak ada. Okey, untuk equation. Sebenarnya saya nak bagi tahu cerita sini habis ni Equation ni pun ada tahu waktu form 3 korang. Amba tak tahu, amba tak mengajar set demo waktu form 3 dulu. Amba tak ajar set demo dulu. Tapi abang kakak sekalian, dekat equation ni kita kena tahu apa We have 3 types of equation. What is it? Yang pertama kita ada gradient form ataupun bentuk kecerunan. Betul? Bentuk kecerunan. Yang kedua kita akan ada apa? General form. Bentuk arm. Okey. Seterusnya yang ketiga, C. Kita akan ada apa? Intercept form. Ataupun bentuk pintasan. Betul? Yang ini awak kotorkan balik boleh? Yang simple je. Cuma yang ini awak kena tengokkan betul-betul. Dia mungkin tak ditekankan sangat waktu form 3 chapter 9. Dia mungkin tak ditekankan sangat. Kalau ada pun dia mungkin tanya dekat paper 1. Paper 1 pula. Section A, B, C, D. Yang mana saya tahu bila kita dekat dalam exam, kita macam Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, malam tadi aku solat awal waktu. Ya Allah, tolong aku. Ya Allah, Pak. Ini jawapan dia. Sekejap. Dols ni apa? Dols ni Allah Akbar. Dalam bahasa Inggeris dia Allah Akbar. Dols ni division of a line segment. Yes, terima kasih. Terima kasih Haziq. Terima kasih pada siapa yang sebut. Sorry. Okay, division of the line segment. Pembahagi garis line segment. Pembahagi Allah Akbar. Tembiring. Pembahagi 2 tembiring. Yes, pembahagi 2 tembiring. Dia tak sama tau. Dia tak sama. Tembiring, dia putuskan kat mana? Pembahagi 2 tembiring. Okey. Boleh Ngam terus. Okey, settle part yang keempat. Part yang kelima. Yang ini pun orang yang lama dah hak ni. Hak ni kita yang lama dah. Iaitu intersecting point. May I know intersecting point ni kita belajar time bila Ambo yang sengerti ni. Set demo belajar hak ni daripada form 1 lagi.
Daripada form 1 lagi. Boleh saya tahu intersecting point ni adalah garis apa Bukan garis. Nama point mestilah titik. Betul. Titik pintasan. Titik pintasan. Hak ni. Amboi alamat dah. Okay. Oh, dua orang kata buruk saya cek Kelantan. Okey, yang ini titik persilangan, betul? Titik pintasan ataupun titik persilangan. Yang mana yang ini awak akan gunakan simultaneous equation. Okey, saya bagi tahu betul-betul Persamaan serentak waktu form 1 awak dah belajar benda ni. Cuma tak ditekankan sebab dia tak nampak sangat dekat dalam graf. Okey, tapi awak dah belajar daripada form 1 betul? Which is kalau awak buat persamaan serentak awak akan dapat nilai X, awak akan dapat nilai Y, awak akan dapat nilai Z. Am I right? Yes, Zah. Okey. Lepas tu waktu form 3 awak akan go through kan kau padu punya yang mana dekat form 3 awak akan belajar pintasan benda yang sama sebab awak dah belajar dua line, betul? Macam tu. Yes, so awak akan guna simultaneous equation juga kat situ. Baik deh. Cantik, ngam terus. Okey, seterusnya. Ni 45. Yang 4 ke 6 awak akan ada apa area of polygon. Yang ini nak buat apa Yang ni formula je kan? Yang ni formula je. Yang ni benda baru Bau kedah. Ni tak ada dalam menengah rendah. So dia akan jadi 1/2 modulus. Koordinat XY. Tapi kalau awak start dengan A, awak kena ending dengan A. Kalau awak start dengan B, awak kena ending dengan B. Kalau awak start dengan C, awak kena ending dengan C. Kalau awak dah start dengan dia, tolonglah habiskan hidup awak dengan dia. Sibuk nak cari lain buat apa? Alright, boleh terima Yes. So nak buat apa Cocok langit, sembah bumi. Selesaikan nanti awak akan dapat 1/2 modulus AHA tolak AHA. Yang ni cocok langit, hasil darab cocok langit. Darab ke atas, darab ke atas. Tolakkan dengan sembah bumi. Cocok bawah. Boleh terima? Dan selesaikan. Itu sajalah. Dan please, I want to ask you. Apa yang menyebabkan modulus sujud kat situ? Yes, area. Sebab area tak pernah ada nilai negatif. Betul? Area tak pernah ada nilai negatif. Volume ada nilai negatif tak? Enggak ada. Sama lah juga macam otak kita. Dia ada isi padu dia sendiri. Kenapa kita perlu negatifkan dia? Hanya kita berdua. Alright, seterusnya. Hak ni bagai baru. Bau kedah. Hak ni bau kedah. Kita sambung pula. Hak ni nombor 7. Kita akan ada distance. Boleh saya tahu hak ni bagai baru ke bagai lama? Bagai lama dah ke? Yang ini barang lama. Kita dah belajar waktu form 2. To be exact, form 2 chapter 7. Nama topik tu adalah koordinat. Di mana koordinat kita belajar dua benda, iaitu midpoint dan juga distance. Distance dalam bahasa Melayu kita panggil dia sebagai jarak lah, jarak. Macam mana nak selesaikan? 1, 2, 3, 4. Square root, bracket square, plus bracket square. Beza X, beza Y. Sekali lagi. 1, 2, 3, 4. Square root, bracket square, plus bracket square. Beza X, beza Y. One more time. 1, 2, 3, 4. Square root, bracket square, plus bracket square. Beza X, beza Y. Boleh? Oh ya, dah. Hak ni kalau kita tengok hak ni kan. Sekala, 2 kala, 3 kala. Baru 3 kala. Hak barunya. Nyah lain. And last but not least, part yang ke-8 adalah, saya dengar tadi orang sebut locus. Nah, saya bagi locus. Boleh saya tahu, adakah locus ni adalah benda yang lama yang kita borakkan waktu form 3? Not all. Dia ambil sikit je untuk awak tahu jenis. Tapi masalahnya locus kat sini, dia suruh buat apa Dia suruh buat form equation. Dalam bahasa Melayunya, bentukkan persamaan. Ya, bentukkan persamaan.
Alright? Beres. Kalau demo nak snack gambar snack lah sekarang. Ambo tak ada masa banyak ni. Oh, nama dia siapa? Jessica. Jessica pun beres. Set demo ni guys. Kemah wah. Mana? Tak ada ile dah. Ambo klik check tadi saat ni. Ambo klik check. Serah nak tengok ke gapo dia set yo chatting pah ile semua. Gana ambo pun tak tahu. Saya bukan orang Kelantan tapi saya pernah duduk kat Kelantan selama 2 tahun setengah. Dari situlah saya mengenal erti cinta. Cinta tentang persahabatan, macam mana saya nak menilai dan juga menghargai persahabatan lah. Jadi Abang Kakak, saya harap awak dapat go through kan. Kita kira balik mana part yang baru. Ni sikit lah. Boleh abang ya. Ni 2 part 1/5. 1/5 sama 1/2. Sama ni sehagi 1 2 3 amah. Tak banyak mana. Okay. Hak lain tu set demo belajar dah. Semuanya awak dah belajar daripada form 1 sampai form 2. Form 1 sampai form 3, which is benda tu sangat-sangat membantu awak untuk meneruskan perjalanan awak untuk koordinat geometri. Bisa? Alright, Abang Kakak sekalian, saya rasa itu saja daripada saya. Saya akan menjemput dan mempersilakan teman saya untuk menyambung perjuangan saya. Untuk menyambung. Okay, okay, bye. Bye, saya kira. Tolong padamkan dulu. Boleh, boh. Okay, Dia belum aku gana pula kan. Nak ambil gambar? 3 amah. Dah Bye-bye. Okay. Cakap. Terima kasih kepada Syamil. Saya teruskan dulu perjalanan sebab kita punya session sampai 11.30. By the way, terima kasih pada siapa yang masih lagi stay dalam ni. Tolong bagi tahu kawan-kawan awak selagi boleh diorang boleh join this session. Because why? Kami tengah bawakan pada awak perjalanan yang ada dalam AdMaths, betul kan? Okey, jadi bila bawakan perjalanan yang ada dalam AdMaths, ni cerita apa ya? Okey, boleh saya padam Baik. Terima kasih Syamil Ma'ruf, dia bawakan awak satu part dalam form 4 iaitu dia punya koordinat geometri. Jadi saya bawakan pula awak satu bahagian yang ada dalam form 5 dan markahnya tak main-main, markahnya banyak juga, which is berapa ya? 10. Okey. Saya bawakan dekat awak satu topik yang dinamakan sebagai probability distribution. Yes, distribution. Okey, dalam bahasa Melayu disebut sebagai taburan kebarangkalian. Taburan kebarangkalian. Okey. To be honest, Fatih sekarang ni bukanlah nak mengajar. Kami pun bukannya mengajar sangat apa yang awak kena tengokkan dekat sini. Cuma kami nak awak nampak perjalanan. Kami nak awak tahu yang dalam AdMaths ni ada topik-topik yang you kena betul-betul pegang. Okey. Dan saya percaya sekarang ni masa yang kami sempat untuk bawakan mungkin 2. Boleh saya share dulu apa topik-topik yang you kena score? Okey, saya bagi tahu macam ni Syamil ada share ke dengan awak berapa topik yang you kena score? Ada? May I know? Okey, yes. Okey, kalaulah awak perasan tadi mungkin Syamil ada highlightkan ada 8 items. 8 items ataupun 8 topik yang you betul-betul kena pegang tau. Okey, daripada 8 topik ni Fatih dan juga kawan-kawan yang lain mungkin sempat untuk bawakan berapa? 4. Okey. Tapi mungkin session yang kali ni kami bawakan 2 dulu. Daripada 4 kami bawakan 2 dulu. Okey. 2 ni apa? Sebelum tu yang saya dah highlightkan dekat sini 1 2 3 4 5 6 7 8. 2 4 6 8. Okey, yang pertama dekat sini adalah you punya probability distribution. Coordinate geometry. Ini semua adalah penyumbang markah yang banyak dalam AdMaths tau. Penyumbang markah yang banyak dalam AdMaths. Next one, kita akan ada differentiation dan juga kita akan ada integration dekat sini. Okey, lagi 4 items ni kami biarkan dulu, kami simpankan dulu untuk awak. Boleh? Okey, macam ni. Untuk pengetahuan awak, ladies and gentlemen,
bila cerita pasal kita punya probability distribution, saya tak nak cerita panjang. Okay. Saya dah bagi tahu dia ada dua bahagian. Dua bahagian dekat sini, satu yang dinamakan sebagai normal dan satu lagi dinamakan sebagai binomial. Okay. Fatih dan kawan-kawan yang lain dah bawakan awak normal tau. Dan mungkin awak dah belajar normal ni dekat sekolah ataupun dekat sekolah lah. Okay. Jadi, untuk part yang normal ni, just nak beritahu awak, dia akan cover 75% out of this topic. Pada siapa yang belum belajar lagi kan, maksudnya dia tak ada pengalaman lagi belajar this topic, usah risau. Fatih bagi sedikit teaser untuk kita go through kan this topic. Bisa? Okay, macam ni. Untuk part yang normal ni, dia akan ada dua bahagian. Satu adalah bahagian table dan satu lagi adalah soalan. Untuk pengetahuan awak, yang table ni je yang you kena betul-betul pegang. That is why every single week, kalau dapat kami ajar table tu, kami ajar table. Sebab ada je student baru yang masuk. Dan kalau awak nak join our session, dengar sini baik-baik, masih lagi belum terlambat untuk kami bawakan awak dia punya basic untuk awak rasa dia punya momentum. Okay. Tapi, Fatih sekarang ni untuk part normal, Fatih dah go through kan soalan dah. Okay. Bila dah go through kan dalam soalan, now tak lama lagi Fatih nak masuk binomial yang baru. Binomial ada benda yang baru. Okay. Jadi, boleh saya bagi sikit teaser untuk normal ni? Binomial. Okay, ini cara dia dengar sini baik-baik. Okay, tapi sebelum saya buatkan ni, dia kena relax sikit boleh? Okay, dia tarik nafas sikit. Saya ada masa dalam 3 minit je, just nak bagi teaser, lepas tu kita tutup Okay, tengok Fatih punya session kali ni just nak bagi tahu dia kena follow dulu. Pertama, whatever it is, dia mesti ada 4 huruf. Whatever it is, dia mesti ada berapa huruf? 4 huruf. Which is saya letakkan X, N, P, Q. 4 huruf ni dulu. Okay. X, contoh. Ini sebagai contoh untuk you buat gambaran dulu. Saya nak kata bila namanya probability, betul kan kalau saya kata dalam satu grup tu ada lelaki dengan perempuan, saya boleh tak dapatkan lelaki? Boleh. Kalau dalam satu grup ada perempuan dan juga lelaki, boleh tak saya dapatkan perempuan? Pun boleh. Jadi let's say kalau saya kata saya nak dapatkan boy, saya nak dapatkan lelaki. Okay. N ni adalah keseluruhan orang. Contoh keseluruhan dalam satu grup tu ada 5 orang. Ada 5 orang. Are you following me? Okay. Bayangkan situationnya jadi macam ni. Ada 5 orang. Okay. Dan saya nak dapatkan lelaki. Boleh jadi tak 5 orang ni, ini boys ni girl. Cuba bayangkan ini boys ni girl. Boy dengan girl. Boleh jadi tak dia jadi apa? Mula-mula cabut saya dapat semua tu lelaki. Boleh jadi tak? Boleh? So, 5 boys, 0 girl. Yes. Boleh jadi tak saya dapat 4 boy, 1 girl? Boleh? Sebab kita nak cukupkan 5. Are you following me? Next one. Kalau saya nak dapatkan dekat sini, dia jadi berapa big? 5 boy, 0 girl. 4 boys, 1 girl. 3 boys, 2 girl. Betul? Boleh jadi tak? 2 boys, 3 girl. Boleh jadi tak? 1 boy, 4 girl. Boleh jadi tak pula kalau 0 boy, 5 girl. Are you following me? Yes. Jadi kalau saya nak dapatkan 5 ni tadi, nak dapatkan 5 orang, apa dia punya kebarangkalian yang boleh jadi? 1, 2, 3. 5 boys, 0 girl. 4 boy, 1 girl. 3 boys, 2 girls. 2 boys, 3 girls. 1 boy, 4 girls. 0 boy, 5 girl. Yes. Itu dia punya campuran yang kita akan dapat. Now, let's say, yang ini adalah information dia. Saya kata nak dapatkan nak dapatkan probability boy adalah 0.3. Ini dia punya probability dia. Okay, ini probability dia untuk dapatkan boy. Kalau Q akan jadi pasangan dia 0.7 sebab bila dicampur dia akan jadi berapa? 0.3 campur 0.7 dia mesti jadi 1. Gini. Kalau lah contoh, kalau sini 0.4, sini jadi berapa? 0.6. Alhamdulillah. Kalau sini saya kata 0.2, bawah sini jadi berapa? 0.8. Korang bijak. Baik, saya tak nak cerita panjang, saya tunjukkan satu contoh je. Ni AdMath tau. Ini AdMath tau. Okay, soalan A dia kata apa? Exactly, okay, 3 boys.
Tepat-tepat 3 orang lelaki. Okay, saya tak nak sambut. Saya nak mudahkan ke jawab. Awak better listen carefully untuk saya tutupkan this game terus. Okay, kalaulah dekat sini dia ada formula tau. Formula dia NCR, PR, Q, N minus R. Betul tak kalau saya ajar awak pakai formula macam ni, you rasa serabut? Betul tak? No, saya takkan ajar awak pakai formula. Tak. Dengarlah cakap Fatih. At maths ni, kalau you fikir formula, you mabuk. You kena tahu, at maths is not about formula. At maths ada cara pandang yang lain. Selagi mana kita boleh berkarya, kita berkarya. Creativity. Jadi, ikutkan, you nak dapatkan berapa orang lelaki? Jawab soalan saya. Nak dapatkan berapa orang lelaki? 3 orang lelaki. By the way, sini adalah formula je. Just a formula. Maksudnya 5 orang nak pilih 3 lelaki. 5 pilih 3. Faham atau tidak? Are you clear? Now, 0.3 adalah probability untuk boy. Untuk subjek. Depends. Jadi awak dapat 0.3. Berapa orang lelaki tadi nak? Berapa orang lelaki tadi nak? 3. Aku rasa 3. Ini pula 0.7 untuk perempuan. Lawan dia. Kalau atas lelaki, bawah perempuan. Bayangkan kalau 3 lelaki, berapa orang balance dia perempuan? 2. Dah siap tekan kalkulator dapat jawapan tuan. So dia akan jadi apa tau? 5C 3 times 0.323. Sorry, 0.33 times 0.72. Saya tukar sikit boleh tak? Saya tukar sikit je. Saya letak dekat sini 4. Awak jawab soalan saya. Daripada 5 nak pilih berapa orang lelaki? 4. So 5C4. 0.3. Lelaki, berapa kuasa dia? 4. Yes. 0.7 berapa kuasa dia? 1. Sebab 4 tambah 1 nak cukup 5. Dah siap. Yes. Untuk pengetahuan awak, soalan macam ni, markahnya akan jadi 5. Seriously. Akan jadi 5. Betul. Sabuk, dia ada soalan A, soalan B. 5 markah. Itu tak tipu. Serius. Okay. Dan untuk you punya table dekat sini normal, dia akan jadi another 5. Total marks akan jadi berapa? 10. So ladies and gentlemen, apa yang saya nak sampaikan pada awak adalah sedikit teaser untuk kita go through kan this thing. Macam mana nak tekan kalkulator mungkin student baru. Okay. Yang ni nanti semua kami akan go through kan dalam kelas. Boleh? Okay. Jadi babe, saya cuma nak sampaikan pada awak, perjalanan hari ni adalah untuk buka you punya mind, untuk you tahu yang sebenarnya at maths ni, kalaulah you rasa selama ni susah, ataupun selama ni you rasa berat sebabkan you tak nampak the whole picture. And sekarang ni tugas kami pula adalah apa tahu? Tugas kami adalah untuk cuci semua benda. Cuci. You faham tak bermaksud cuci? Okay. Kita akan buat first layer dengan awak, second layer dengan awak, third layer dengan awak untuk pastikan awak betul-betul terbiasa. Pernah dengar tak orang cakap yang at maths ataupun maths ni, student tak boleh score sebab dia tak biasa? Pernah dengar benda tu? And sekarang ni tugas kami adalah untuk biasakan awak. Macam mana kami nak biasakan awak? Dari soal kalau you perasan, kita buat bermacam-macam seminar, kita bagi banyak-banyak free class dan kita akan cuci awak habis-habisan. Kami akan ulun awak habis-habisan. Sebab I believe, itu je lah sekarang kita punya alternatif yang kita ada sebab we KSSM in the dark now. Kita pun tak tahu mana arah tuju. Jadi apa yang kita boleh buat? Kita cuci semua. Inilah satu perumpamaan yang saya rasa mungkin pernah disampaikan oleh tutor-tutor yang lain. Saya nak ulang balik. Percaya atau tidak, antara sekolah yang normal, maksudnya sekolah student harian, okay, dengan sekolah khas untuk orang buta. Percaya atau tidak, tandas yang ini lebih kotor daripada tandas student yang buta. Percaya atau tidak? Kes ini pernah berlaku ataupun kes ini sebenarnya wujud tau. Kenapa? Sebab orang yang celik ni tadi, kalau orang ni celik, dia nampak yang kotor-kotor itu saja yang dia bersihkan. Dia bersihkan yang sikit tu je. Yang lain dia biarkan. Tapi bagi yang khas dekat sini tadi, dia tak nampak. Jadi apa yang dia buat? Macam mana cara dia nak bersihkan? Semua dia cuci. Yes. Semua dia bersihkan.
Jadi apa yang saya nak sampaikan pada awak, ini yang kita tengah buat. Kita nak bersihkan semua, kita nak cuci semua. Kalau selama ni awak rasa matematik awak tak cukup strong, kita bagi awak kelas algebra daripada form 1, form 2, form 3 untuk bersihkan balik. Soalannya, mau atau tidak? Okay. Jadi kami ada dekat sini untuk teruskan dengan awak. Kami ada untuk genggam tangan awak. Kita berjalan berpimpinan tangan bersama. Saya doakan yang terbaik untuk awak. Mungkin ini permulaan kita. Kepada student-student baru, jangan lupa download kita punya Zoom. Okay, download kita punya app first. Lepas tu download Zoom. Dan insyaAllah akan nampak perjalanan dia slowly. Okay. So babe, saya harap saya dan kawan-kawan saya boleh buka you punya mind untuk ada satu perasaan yang baru yang mana dunia ini sentiasa ada cahaya selagi mana kita mencari. Baik. Saya doakan yang terbaik untuk awak. Sebelum saya habiskan, silakan mungkin kepada Sir Ifwat, Segas, Samir untuk sampaikan apa-apa. Sebelum tu, silakan. Assalamualaikum. Dah habis dah session kita 1.5 jam hari ni. Sorry scam korang. Hari ni saya tak sempat sebab masa mencari kita. So apakah idea dekat sekarang ni adalah korang dah tahu macam manakah nak power dekat dalam AdMat. Korang dah tahu macam mana nak berjaya dekat dalam AdMat. So ikutkan nasihat kami, insyaAllah korang takkan tersesat. So yeah. Try your best. Hai semua, hai Rehan. Saya Sir Ifwat dan sebelum saya sampaikan kata-kata, saya just nak bagi tahu bahawa sesungguhnya dalam chapter probability distribution, normal set ada lagu. Saya akan alunkan sekarang. Normal tukar standard, normal X tukar Z. Normal tukar standard, normal X tukar Z. Dan equals to X minus min divide standard deviation. Dan kita akan dapat score. Sejen, becen, vegetable, boom. Dan okey, dan untuk semua orang harapnya untuk Semina wake up hari ni, awak betul-betul wake up dan awak tahu mana yang awak tak tahu sebelum ni. Dan lepas ni jangan adalah sesiapa dekat sini kalau ada yang kata susahlah chapter ni buat apa tu, apa yang susah kan? AdMaths. Harapnya benda tu dah boleh berhenti kot. Dan semua orang dah tahu mana nak bahagian yang perlu di-tackle, mana yang belum tahu lagi, mana yang baru tahu sikit, itu study semula, recap semula dan jangan lupa buat latihan. Dan di saat buat latihan, jangan lupa kami semua. Okey, si Amir mari pula. Betul kan saya cakap? Kami semua benci lagu dia. Tapi sebabkan dia ulang banyak kali membuatkan kami okeylah, benci tu mungkin kurang sikit lah. Kami slow menerima. Abang kakak, benda ni juga awak boleh implement dalam diri awak. Mungkin mula-mula awak benci dengan AdMaths. Tapi kalau awak pujuk, slow pujuk hati awak, terima dia seadanya. Walaupun dia kadang-kadang menyusahkan diri kita. Awak kena ingat, semenyusahkan macam mana pun member kita, satu hari kalau kita minta tolong, mesti dia akan ada. Kalau dia betul-betul member. Dan AdMaths ni adalah betul-betul member. Awak nampak susah nak layan dia, tapi once awak dah dapat dia, dia tak akan lepaskan awak. Dia akan genggam, kata seperti genggam tangan erat-erat. Dia akan bantu awak di masa depan. Jadi abang kakak, saya ulang sekali lagi, layan dia macam mana awak nak ngorat orang. Kali pertama kalau tak berjaya, takkan nak menyerahkan lah. Try lagi second time, third time, fourth time. InsyaAllah sampai masanya bila awak dapat tune, awak tak boleh lepas dengan dia. Saya dah rasakannya. Saya yakin masa awak akan tiba. Saya serahkan semula kepada Sapati. Selagi mana awak mencari cahaya, awak akan pasti jumpa sinarnya. I think that's it. Take good care of yourself. Have a nice weekend. Love you all. Take care. Bye. Menis. Bye. Take care semua. Jumpa lagi. Have a nice day.